Jadi hari ini saya akan membentangkan tugasan 2 Asas Pembelajaran Digital GAPD 1032. Jadi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ros Arisha Fitriah binti Ruslan dan saya dari unit PPI SMP PAKK 2. Untuk tugasan ini, saya dikehendaki untuk menyimpulkan hasil dapatan saya dalam penghasilan Google Site dan juga temu ramah daripada kolaborasi global, iaitu saya dengan menemu ramah pensyarah daripada IPG Campus Bahasa Melayu. Dalam Google Site ini saya menyimpulkan tentang rangka kerja percakapan digital 2.0, model pembelajaran murid student learning model, konsep pembelajaran bermakna iaitu 6C, ciri-ciri pelajar piawaian lister, dan akhir sekali 3E dan 3R. Dalam rangka kerja percakapan digital 2.0, The Digital Competence Framework 2.0, yang pertama, komponen pertama ialah literasi maklumat, iaitu dengan mengenal pasti keperluan maklumat, mencari dan mendapatkan semula data digital, maklumat dan kandungan, menyimpan, mengurus dan menyusun data. Jadi dalam penghasilan Google Site tersebut, terlebih dahulu saya akan mencari maklumat yang diperlukan, yang perlu dihasilkan dalam Google Site tersebut. Jadi dengan itu, saya membuat nota mata pelajaran pendidikan awal kanak-kanak 1172. Dan seterusnya ialah komunikasi dan kolaborasi, iaitu dengan berinteraksi, berkomunikasi dan bekerjasama melalui teknologi, mengurus identiti dan reputasi digital. Jadi dengan ini, dalam penghasilan Google Site, dalam sesi temu ramah tersebut, saya berinteraksi dan berkomunikasi dengan pensyarah tersebut, iaitu Encik Azman dari IPG Campus Bahasa Melayu. Saya hanya berkomunikasi dengan beliau hanya dalam aplikasi WhatsApp dan juga Google Meet. Yang itu dapat menunjukkan bahawa komunikasi ini bukan sahaja dapat dilakukan secara bersemuka, malah kita dapat menggunakan platform seperti digital untuk berkomunikasi secara berkesan. Yang seterusnya adalah penciptaan kandungan digital, iaitu mencipta dan menyunting kandungan digital dan menambah baik dan mengintegrasikan maklumat. Jadi, dalam penghasilan Google Site itu, saya mencipta Google Site tersebut dengan menggunakan kemudahan digital. Dengan ini juga saya menghasilkan slide pembentangan menggunakan Canva, iaitu dapat menunjukkan bahawa saya menggunakan kemudahan digital itu untuk menghasilkan sesuatu pembentangan dan juga bahan pembelajaran. Yang seterusnya ialah keselamatan dengan melindungi privasi mudah alih kandungan data pribadi. Yang terakhir ialah penyelesaian masalah dengan mengenal pasti masalah dan penyelesaian masalah dan menggunakan alat digital untuk berinovasi mengikuti perkembangan digital. Contohnya, dalam penghasilan slide pembentangan ini, secara common kita hanya melihat sesetengah orang, sesetengah cikgu hanya menggunakan PowerPoint sahaja. Jadi saya menginovasikan perkembangan digital ini dengan menggunakan kemudahan Canva dalam penghasilan slide pembentangan pada hari ini. Yang seterusnya ialah model pembelajaran murid, iaitu student learning model, iaitu dengan terdiri daripada 3 komponen, iaitu belajar cara belajar, perhubungan dan juga aspirasi. Dalam belajar cara belajar terdapat pula 3 komponen, iaitu metakognitif, maklum balas dan juga agensi. Dalam komponen perhubungan terdapat kesepunyaan dan juga merangkai. Dalam komponen yang terakhir, yang ketiga, iaitu aspirasi, terdapat 2 komponen juga, iaitu jangkaan dan juga keperluan dan minat. Tetapi dalam penghasilan dalam penghasilan Google Site dan juga sesi temu ramah tersebut, saya menekankan komponen perhubungan, iaitu merangkai dan juga kesepunyaan. Dalam merangkai, kemahiran membentuk kemahiran interpersonal dan juga intrapersonal, dan dengan kerja individu dan juga kumpulan. Jadi dalam proses temu ramah tersebut, saya berbincang dengan ahli kumpulan saya, apa soalan yang perlu ditanya,
platform manakah untuk digunakan, sama ada Google Meet, Zoom Meeting, Teams dan banyak lagi. Jadi kami memilih untuk menggunakan platform Google Meet kerana ia lebih mudah digunakan untuk merekod sesi temu ramah tersebut. Jadi saya juga kolaboratif, rangkaian dan fokus kepada minat, mengurus hubungan kolaboratif secara berkesan. Contohnya, kami membahagikan tugas secara sama adil dan saya ditugaskan untuk mengatur sesi temu ramah tersebut bersama pensyarah luar, iaitu pensyarah daripada IPG Kampus Bahasa Melayu. Jadi saya menguruskan kolaborasi global itu secara berkesan. Contohnya, saya berhubung dengan pensyarah tersebut melalui aplikasi WhatsApp dan saya menerangkan secara terperinci apa yang kami perlu lakukan dan bagaimana sesi temu ramah itu sepatutnya dijalankan. Komponen seterusnya ialah kesempurnaan, iaitu dengan memberi kesan penting terhadap pencapaian sekolah. Setiap kumpulan terlibat dalam perbincangan untuk menentukan keputusan terbaik. Ini dapat menunjukkan dalam proses temu ramah tersebut, kumpulan kami berbincang soalan mana yang perlu ditanya, soalan yang terbaik untuk ditanya untuk membantu kami dalam proses penghasilan Google Site dan juga pembentangan pada hari ini. Dan seterusnya adalah persekitaran penyayang dapat menjadi motivasi kepada murid untuk meneroka peluang. Yang seterusnya ialah konsep pembelajaran bermakna, iaitu 6C. 6C ini terdiri daripada yang pertama ialah collaboration ataupun kolaboratif, yang kedua ialah creativity, dan yang ketiga communication, yang keempat citizenship ataupun kewarganegaraan, yang kelima critical thinking ataupun pemikiran kritis, dan yang terakhir ialah karakter, iaitu sasiat. Jadi dalam penghasilan Google Site dan juga sesi temu ramah tersebut, saya menekankan 3C. 3 daripada 6C ini, iaitu yang pertama ialah collaboration, iaitu keupayaan untuk saling bergantung dan bersinergi, kemahiran interpersonal dan berpasukan, membuat keputusan bersama, belajar dan menyumbang kepada pembelajaran orang lain. Iaitu dalam sesi temu ramah, untuk menghasilkan sesi temu ramah tersebut, saya dan juga ahli kumpulan saya akan berbincang untuk membuat keputusan bersama yang mana terbaik untuk kumpulan kami, yang mana aplikasi platform yang mana sesuai untuk digunakan semasa temu ramah tersebut. Kerana bagi mengelakkan sebarang masalah teknikal berlaku, contohnya masalah rakaman ataupun masalah pencapaian internet. Yang kedua ialah creativity, iaitu pandangan keusahawanan dari aspek peluang ekonomi dan sosial, menjana idea baru dan kepimpinan bagi meneruskan idea tersebut, mampu terjemah idea dalam bentuk tindakan. Contohnya, dalam penghasilan Google Site, saya menekankan kreativiti. Contohnya, saya mempelbagaikan hiasan dalam Google Site, saya menerapkan digital, iaitu dengan pelbagai kemudahan ataupun video-video saya masukkan ke dalam Google Site saya. Jadi itu dapat meningkatkan lagi kreativiti saya sebagai pelajar asas pembelajaran digital ini. Dan yang terakhir ialah communication ataupun komunikasi. Komunikasi yang berkesan, contohnya dari aspek lisan, tulisan dan juga digital. Dengan ini saya berkomunikasi antara ahli kumpulan saya dalam perbincangan tersebut, berkomunikasi bersama pensyarah Encik Azman untuk mengaturkan sesi temu bual. Contohnya, saya akan berkomunikasi secara digital, iaitu menerusi aplikasi WhatsApp untuk mengaturkan sesi temu bual tersebut. Jadi itu dapat menunjukkan bahawa saya mengamalkan komunikasi yang berkesan tetapi secara ataupun menerusi digital. Yang seterusnya ialah ciri-ciri pelajar piawaian digital. Yang pertama ialah pelajar diberdayakan, iaitu dengan membina rangkaian yang mengikut kesesuaian persekitaran pembelajaran, menggunakan teknologi untuk meningkatkan hasil pembelajaran, mengaplikasikan penggunaan digital untuk refleksi pembelajaran. Sebagai contoh, saya
Memperbagaikan penggunaan digital iaitu dengan menghasilkan Google Site, menggunakan platform kemudahan Google Meet dan juga menggunakan Canva untuk menghasilkan slide pembentaran pada hari ini. Yang seterusnya ialah pemikiran komputasional iaitu pelajar meneroka dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan teknik pemikiran komputasional. Pelajar mengumpulkan data menggunakan alatan digital untuk dianalisis bagi tujuan menyelesaikan masalah. Contohnya, dalam penghasilan Google Site tersebut, saya sebagai pelajar PAKK 2 dikehendaki untuk melakukan kolaborasi dengan mata pelajaran PAKK 1172. Jadi, saya menganalisis data, menganalisis maklumat untuk dimasukkan ke dalam Google Site tersebut. Contohnya, saya menghasilkan nota mata pelajaran PAKK 1172. Saya mencari video-video yang berkaitan dengan mata pelajaran tersebut. Yang seterusnya ialah communicator kreatif iaitu creative communicator. Pelajar memilih platform dan alatan digital yang bersesuaian demi mencapai objektif yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, objektif saya adalah untuk menemu ramah pensyarah ataupun guru pendidikan awal kanak-kanak daripada luar IPG, luar kampus ini. Jadi, saya memilih platform iaitu Google Meet untuk berkomunikasi secara berkesan dengan pensyarah dari IPG Kampus Bahasa Melayu. Dengan itu, ianya dapat objektif saya untuk menemu ramah pensyarah tersebut dapat dicapai dengan baik kerana saya memilih platform yang mudah dan mudah diakses oleh semua, sama ada pelajar ataupun pensyarah. Yang seterusnya ialah collaborator global collaborator. Pelajar menggunakan alatan digital untuk berhubung dengan rakan yang lain di mana terdiri pada pelbagai jenis budaya, latar belakang demi menimba pengalaman yang meluas. Contohnya, dalam pengalaman saya sendiri, untuk mendapatkan kerjasama daripada pensyarah tersebut, saya berhubung dengan rakan saya yang berada di IPG Kampus Bahasa Melayu. Jadi, saya berhubung dengan beliau untuk memudahkan usaha saya untuk berhubung pula dengan pensyarah tersebut. Jadi, dalam penggunaan alatan digital itu, saya dapat mencapai objektif saya untuk menemu ramah pensyarah daripada IPG Kampus Bahasa Melayu. Yang seterusnya ialah 3E. 3E yang pertama ialah penglibatan ataupun engage. Yang kedua, peneguhan iaitu enhance. Perluasan iaitu extend. Dalam penglibatan ini, saya menekankan iaitu fokus dan juga motivasi. Fokus ni di mana ia dapat kemudahan alat dan sumber digital yang sedia ada dapat memberi tumpuan ke atas tugasan ataupun aktiviti pembelajaran saya. Contohnya kemudahan Canva, kemudahan Google Site dan juga Google Meet. Ini dapat membantu saya dalam pelaksanaan tugasan tersebut. Dan seterusnya ialah motivasi. Kemudahan alatan dan sumber digital itu dapat mendorong saya untuk melakukan tugasan itu dengan lebih bersungguh-sungguh, dengan lebih bersemangat kerana terdapatnya pelbagai kemudahan-kemudahan peranti, kemudahan internet dan juga digital. Dan juga apa yang saya titik beratkan dalam penghasilan tugasan saya ialah sophisticated, iaitu dengan meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kandungan. Contohnya, dalam penghasilan Google Site, saya perlu memasukkan ataupun menyediakan kandungan iaitu daripada mata pelajaran PAKK 1172. Jadi dalam penghasilan nota tersebut, kandungan tersebut saya telah mendapatkan setelah menganalisis dan juga dapat lebih mendalam tentang kandungan mata pelajaran tersebut. Perkara ini secara tidak langsung dapat membantu saya untuk lebih memahami tentang kandungan mata pelajaran tersebut. Yang seterusnya ialah kerangka 3R yang terdiri daripada penegasan iaitu rigor, perkaitan iaitu relevance dan yang ketiga ialah perhubungan iaitu relationship. Rigor ini ialah penggunaan alat dan sumber teknologi digital iaitu dengan merangsang pembelajaran kritis dan kreatif. Contohnya, dalam penghasilan slide pembentangan pada hari ini, saya
Saya menggunakan alat dan sumber teknologi digital, iaitu bagi memudahkan saya dalam proses pembentangan saya pada hari ini. Jadi audiens dapat membayangkan dan dapat melihat poin-poin penting dalam pembentangan saya. Dan yang saya tekankan dalam penghasilan tugas saya ialah perhubungan, iaitu relationship, di mana penggunaan alat dan sumber teknologi digital mengeratkan hubungan guru dan pelajar, iaitu learning partner. Contohnya, sebelum ini saya tidak pernah berhubung dengan Encik Azman tersebut, tetapi dalam penghasilan tugas ini menarik saya untuk berhubung dengan beliau. Jadi itu dapat mengeratkan lagi hubungan saya sebagai pelajar dan juga Encik Azman sebagai guru. Kerana sebelum berakhirnya sesi temu ramah saya pada hari itu, beliau ada berkata jika memerlukan bantuan dari aspek mata pelajaran pendidikan awal kanak-kanak, jadi beliau mempelawakan diri beliau untuk menolong ataupun memberi sebarang pertolongan ataupun penambah pengetahuan dari segi pentaksiran berterusan. Jadi itu dapat mengeratkan lagi hubungan saya sebagai pelajar dan juga beliau sebagai pesyarah ataupun guru. Jadi itu sahaja kesimpulan atau pendapatan daripada penghasilan tugasan dan juga temu ramah saya dalam tugasan 2 GAPD 1032. Sekian, terima kasih.